Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairi bin Mat Saad, mewakili grup kumpulan 7 dari PCUM Melaka, akan membentangkan tajuk cukai korporat atau syarikat di India. Konsep cukai korporat. Cukai korporat ialah levy yang kerajaan kenakan ke atas pendapatan syarikat. Wang yang dikutip daripada cukai korporat digunakan sebagai sumber pendapatan bagi sebuah negara. Peraturan berkaitan cukai korporat berbeza-beza secara meluas di seluruh dunia, tetapi peraturan tersebut mesti diundi dan diluluskan oleh kerajaan sesebuah negara untuk digubal. Latar belakang Perbadanan Cua di India. Terdapat sejumlah 505 syarikat saham bersama pada tahun 1882 yang telah berkembang kepada sejumlah 2,744 pada malam sebelum Perang Dunia Pertama. Kepada sejumlah 786,774 syarikat terhad oleh saham pada tahun 2009 di India. Cukai tidak langsung terus menjadi komponen utama hasil pusat yang dikutip di negara ini sehingga Perang Dunia Kedua. Pemikiran ekonomi kemudiannya condong kepada pencukaian langsung progresif dan oleh itu adalah penting untuk mengatakan bahawa perang telah memberi rangsangan kepada cukai langsung di India. Revolusi perindustrian mula menerajui kepentingan sektor korporat di dunia. Dengan ini, wujud asas kukuh yang mengenakan cukai kepada sektor korporat sekaligus membawa kepentingan cukai korporat. Kadar cukai korporat di India. Entiti korporat bermaksud definisi dan jenis entiti korporat atau perbadanan ialah orang tiruan yang secara sah dianggap mempunyai hak dan kewajipan tertentu sehingga mengikut undang-undang ia mempunyai identiti undang-undang bebas yang berasingan daripada pemegang sahamnya. India syarikat dikelaskan kepada dua kategori berbeza seperti berikut. Syarikat domestik, sebuah syarikat yang ditubuhkan di India dan didaftarkan di bawah Akta Syarikat India 2013. Dipanggil sebagai korporat domestik, malah syarikat asing boleh dianggap sebagai korporat domestik jika pengurusan dan kawalan dengan India itu berpengkalan sepenuhnya di India. Kadar cukai korporat di India berbeza dari satu jenis syarikat ke yang lain iaitu syarikat domestik dan syarikat asing membayar cukai pada kadar yang berbeza. Selain itu, bergantung pada jenis entiti korporat dan hasil berbeza yang diperolehi oleh setiap daripada mereka, kadar cukai perbadanan berbeza berdasarkan sistem kadar papak. Pada masa ini, untuk tahun taksiran 2019 hingga 2020, kadar cukai perbadanan di India adalah seperti berikut. Kadar cukai perbadanan di India untuk perbadanan dalam negeri, korporat atau perbadanan domestik ialah sebuah syarikat yang berasal dari India dan pengurusannya terletak sepenuhnya di India. Kadar cukai korporat yang terpakai untuk AY 2019 hingga 2020 bagi syarikat domestik seperti yang dinyatakan di bawah. Dengan perolehan tahunan hingga Rs 250 crore, yang pertama, kadar cukai korporat 25%. Yang kedua, surcharge ke atas pendapatan bersih sehingga Rs 1 crore tiada. Yang ketiga, surcharge ke atas pendapatan bersih lebih daripada Rs 1 crore tetapi kurang daripada 10 crore bersamaan 7%. Yang keempat, surcharge ke atas pendapatan bersih lebih daripada Rs 10 crore bersamaan 12%. Daripada perolehan tahunan lebih daripada Rs 250 crore. Yang kelima, kadar cukai korporat 30%, surcharge ke atas pendapatan bersih sehingga Rs 1 crore ialah tiada. Yang keenam, surcharge ke atas pendapatan bersih lebih daripada Rs 1 crore tetapi kurang daripada 10 crore ialah 7%. Yang ke-8, surcharge ke atas pendapatan bersih lebih daripada Rs 10 crore bersamaan 12%. Prinsip cukai korporat di India. Kadar cukai pendapatan ialah taksiran korporat
terpakai pada masa ini di India, tahun penilaian 2012 hingga 2013 dan 2013 hingga 2014. Dalam kes syarikat domestik atau 30%, manakala dalam kes syarikat asing atau 50% bergantung pada kategori pendapatan. Secas sebanyak 5% perlu dibayar jika jumlah pendapatan melebihi Rs1 crore untuk syarikat domestik sama dengan 2% untuk syarikat asing. Ses pendidikan atau 2% dan ses pendidikan menengah dan tinggi atau 1% daripada cukai pendapatan dan surcharge juga perlu dibayar oleh syarikat. Cukai ganti minimum MAT yang dikenakan ialah 18.5% daripada keuntungan buku. Kesan cukai korporat. Pihak berkuasa awam telah mengurangkan kadar duty korporat asas kepada 22% daripada 30%, manakala bagi yang baharu memasang organisasi, ia telah dikurangkan daripada 15% daripada 25%. Menyedari bahawa negara kita memaksa cess dan surcharge tertentu ke atas cukai korporat, dengan cara ini, kadar cukai berkesan 25.17% menyeluruh. Semua perkara dipertimbangkan dan cess untuk organisasi tempatan tersebut. Organisasi sedemikian juga tidak perlu menyelesaikan cukai alternatif minimum bagi organisasi pemasangan baharu yang memulakan penciptaan sebelum Mac 2023 dan bergabung pada atau selepas Oktober 2019 pertama. Kadar penilaian korporat diturunkan kepada 15% daripada 25%. Kadar penilaian yang berkuasa selepas cas berlebihan dan cas ialah 17%. Kesimpulannya, dalam jangka sederhana hingga panjang, penurunan dalam penilaian korporat boleh membantu menyokong spekulasi dan meningkatkan had keuntungan ekonomi, walaupun akan terdapat kemerosotan dalam permintaan. Dalam jangka pendek, keputusan pelaburan biasanya diambil selepas melihat unjuran permintaan jangka panjang, walaupun syarikat domestik dikenakan cukai ke atas pendapatan sejagatnya. Syarikat asing hanya dikenakan cukai ke atas pendapatan yang diperoleh di India, iaitu sedang terakru atau diterima di India. Yang pertama,